sejak 2008 sahaja, kerana sebelum tu kita dalam barisan alternatif yang dahulunya termasuk DAP, tapi DAP keluar meninggalkannya, jadi tinggal hanya Parti Keadilan dengan PAS sajalah, barisan alternatif menjelang PRU 2008. Memanglah dalam Parti Keadilan tu ada juga non-Muslim, tapi tidaklah banyak kan, tidaklah banyak sangat ya. Tapi kalau dalam DAP itu dominan lah orang bukan Islam. Jadi apabila kita dapat bergaul bersama dia dalam Pakatan Rakyat yang dalam bersama dalam DAP dia, kalau saya kata di Perak itulah yang mula sekali ya berlaku. Memang mula-mula tu memang payah lah pasalnya, sebab mereka 18 kursi, PAS cuma 6, Keadilan 7, dalam keadaan 7 tu pula yang Muslim hanya 3. Jadi orang Islam ada 9 saja. PAS campur dengan PKR ada 3, 9, yang selebihnya 18 campur 4, 22. Tapi mereka bersetuju untuk bentuk kerajaan. Tapi mereka juga merasakan bahawa mereka ada, apa kata orang tu, ada apa dipanggil, kuasa, ada bargaining power lah. Kami 18, sebab itu kami hendak ini, dia hendak timbalan Menteri Besar, kerana dia bersetuju menerima Menteri Besar tu lah. Daripada PAS itu pun setelah berbincang-bincang sampai dia berboikot juga lah, jadi balik. Jadi dia hendak timbalan Menteri Besar, dia hendak umpamanya portfolio yang hebat-hebat lah, banyak keuangan, tanah, galian macam-macam lagi. Dan mulanya dia nak ESCO 8, dia nak bagi PAS 1, tak apalah, PAS dah jadi Menteri Besar, dia bagi Keadilan tu 1 je pada mulanya. Tapi approach rundingan perbincangan itu kita maknanya begitu mulanya keadaannya. Akhirnya saya kata tadi, sampai ke tahap dia mengatakan bahawa setelah kami bersama dengan PAS ni dalam beberapa bulan ni, kami tidak lagi takut dengan Islam. Dulu digambarkan kalau PAS berkuasa merintah, orang bukan Islamnya hak-hak dia habis lah. Terutamanya kena potong itu, kena potong ini, dia sebut tu dalam ucapan di hadapan ribuan orang dalam PRK Bukit Kantang. Berapa bulan saja ahli parlimen meninggal, Tuan Haji Ruslan, kemudian pilihan raya kecil menang Haji Rizal. Presiden ada bentang saya dan Ni Kuham pengurusi, dulu masih dalam pengurusi DAP. Dia berkata, semenjak kami bersama dengan PAS ni, kami tidak lagi takut kepada Islam dan tidak takut lagi kepada PAS. Dulu UMNO, MCA bergerakkan sentiasa menakut-nakutkan kami. Jadi maknanya itu satu contoh. Baru saya pun sekurang-kurang dia dah tak takut dah kepada Islam. Lepas tu baru tambahan pula dia kata, bila berlakulah kemudian rampasan kuasa atas kerajaan Perak oleh pihak UMNO Barisan Nasional, maka barulah dia melihat PAS ni memang sangat berpegang kepada kepada janji, kepada amanah dan kepada prinsip kebenaran dan keadilan. Apatah lagi apabila Speaker Dewan Negeri Perak tu dirampas haknya dan terugut nyawa keselamatannya, akhirnya walaupun dia dilindungi, ditawarkan perlindungan oleh pihak parti dia yang terdiri dari kaum dia sendiri, dia memilih lebih senang dan rasa lebih selesa dilindungi oleh pihak PAS, kerana dia percaya PAS ni betul-betul makna boleh dipercayai. Sogokan duit apa semua tak boleh terima. Jadi itu pun dakwah lah, mana dari satu sudut sisi pandangnya dia dah melihat, oh Islam ni baik, Islam ni benar, Islam ni betul. Ada lagi perkara yang saya tak nak sebut kerana mungkin menyentuh orang tertentu, tapi kesimpulannya dia menyatakan seolah dia menyesal di peringkat awal dulu kerana hampir menolak pimpinan PAS di Negeri Perak untuk mengetuai kerajaan. Dari segi dakwah pula, sebab dengan amalan daripada mula kita pakat nak tubuh kerajaan tu hari-hari mesyuarat pukul 5 petang sehingga berhenti maghrib kita sembahyang,
berturut-turut sampai seminggu lah. Jadi dia pun tengok, orang Islam ni dia semayang dia tak bertinggal. Maghrib saja kat semayang, kami di mesyuarat tu pejabat PAS, perhubungan PAS luas, ada tempat semayang. Yang dia orang ni duduklah, yang bukan Islam dia bilik minumlah. Jadi maknanya dia menilai kita ni orang yang betul-betul beramal dengan ajaran Islam, patuh, taat kepada Allah. Sebab itu akhirnya tuan-tuan, saya kata tadi, sampai hari ini makna pihak mereka tu merasakan PAS ni lah satu pertubuhan, satu parti politik yang dilihat makna mempunyai credibility, amanah dan bersikap adil dan jujur dalam urusan-urusan yang dah diputuskan bersama parti. Tapi kemudian timbullah isu seperti yang kita lihat perkembangan kemudian ni, sesama kita sendiri tadi sebut kan, keluar sobat ke hak program macam-macam lagi lah istilah yang tak tersembunyi dah. Mereka pun dah risau. Kalau dulu kepercayaan diberikan, tapi kalau katalah kita percaya untuk duduk di rumah orang tu, baik tiba-tiba tuan rumah tu bergaduh sama sendiri, bergaduh pula ayah dengan anak, lagilah timbul kacau. Jadi di situlah yang makna. Tapi itu satu sudut. Dari sudut politik pula, siapa boleh menafikan Perak menang 6 kursi tu tuan-tuan. Satu kursi saja, satu dom saja yang menang sokongan orang Melayu betul. 5 lagi kerana kita buka undi seling-seling ya, yang saya pernah tanding dulu kalah 1,500, 1,800. Tapi bila tahun yang berkenaan 2008 tu, kira memang UPU yang Melayu ni semua kalah dengan majoriti, kekalahan majoriti BN sekitar 1,800 juga. Tak banyak beza dengan zaman saya. Bila pergi ke UPU China yang almost 80% orang Cina, menurun dah majoriti kemenangan BN tu kepada tinggal 800 atau tinggal lagi 900 kan. Pergi ke satu lagi yang UPU yang paling banyak orang Cina, yang dia bagi kepada BN hanya 10%, bakinya semua untuk PAS. Akhirnya PAS menang dengan majoriti 800. Tahun sebelum 500, tahun 800. Jadi itu keuntungan dari segi politik kan? Tapi semasa kita bersama dengan dia, kita ada pun menjual prinsip perjuangan kita. Tidak di mana-mana pun menegaskan kita berjuang ikut Islam, dasar Islam tak berubah. Jadi kalau ada orang yang beranggapan kalau kita bersama dengan DAP ini maknanya rosak akidah, maknanya tubuhnya Aziz Al-Yarham yang sangat kuat mempertahankan ini rosak akidah. Nauzubillah. Sebab beliau lepas saya mengumumkan bentuk kerajaan di Perak pada 8 Mac tu lebih kurang pukul 2 pagi, 4 pagi lebih kurang Datuk Usam telefon, esok dia datang, pagi esoknya tu Tok Gui Aziz telefon saya. Bukan pagi, dah petang sikit, kerana telah bocor cerita yang bahawa Haji Riza akan dicalonkan jadi MP. Bocor, orang tak isi tapi bocor. Maka DAP Pusat protes. Bila protes DAP Pusat, Tok Gui Aziz telefon saya, Ustaz Ahmad, kalau kita tak jadi Menteri Besar pun, kalau PAS tak jadi Menteri Besar, tak akan Menteri pun, teruskanlah. Minta pun fahamkan perjanjian Hudaybiyah. Itu yang beliau katakan kepada saya. Wallahualam. Jadi tentang kepemimpinan tadi, ya memang tadi kita dah ikut Islam dan kita ada perlembagaan. Kalau semua patuh kepada perlembagaan, kalau semua patuh ikut prinsip dasar Islam, wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr fa iza azamta fatawakal Allah. Bila dah putus mesyuarat, Nabi SAW ketika perang Uhud, Nabi tak nak pun keluar, bertahan di luar Madinah. Itu kehendak Nabi. Tapi oleh kerana ramai majoriti, Nabi ikut.